Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. PAS, Parti Islam se-Malaysia, kini mendominasi gabungan dalam Perikatan Nasional dari jumlah kerusi Parlimen dan DUN berbanding bersatu Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Desas-desus mengenai sokongan PAS kepada PMX semakin kuat berlegar kerana Bersatu masih lagi menyimpan pemimpin mereka yang kini berada dalam kategori kluster mahkamah. Seringkali mendakwa sebagai sebuah parti yang menolak golongan kluster mahkamah, Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu perlu membuktikan mereka walk the talk dan bukannya sekadar omongan kosong. Oleh demikian, PAS selaku parti yang mengakui sebuah parti Islam turut terpukul jika mereka masih terus bersama kluster mahkamah dalam Perikatan Nasional. Sudah tentunya imej PAS perlu dijaga sebaiknya selaras dengan perjuangan PAS yang meletakkan Islam sebagai panduan politik mereka. Adakah PAS kini sudah bertukar hanya kerana mahu menjaga hati Bersatu dan menjaga kepentingan politik mereka semata? Atau sebenarnya PAS sudah menerima liberalisasi sebagai permulaan untuk lebih diterima pengundi pada masa hadapan? Sewajarnya PAS menegaskan prinsip parti yang tidak mahu bekerja sama dengan mereka yang dalam lingkungan kluster mahkamah, sebagaimana alasan yang pernah dilemparkan terhadap UMNO 1 ketika dahulu, semata untuk menggagalkan kerjasama muafakat nasional. Kini nada PAS berbeza. Benarkah pemimpin PAS ada yang terhutang budi sehingga tergadai prinsip bila mana bersama Bersatu dalam Perikatan Nasional? Sudah tidak ada rasa malu pemimpin PAS bersama bergelumang dengan mereka yang dikategorikan sebagai penjenayah sivil? Atau PAS sebenarnya bersedia memulakan revolusi dalaman dan beralih kepada kepimpinan yang lebih terbuka dan akan menggunakan dalil tertentu bagi menghalalkan keputusan mereka? Bersatu pula sebenarnya perlu menimbangkan untuk menyingkirkan pemimpin mereka yang terpalit dengan mahkamah. Sudah pasti urusan mahkamah akan mengganggu rutin sekiranya Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan kelak. Beranikah Bersatu bertindak sebelum PAS tawar hati? Perlu diingatkan, PAS ini akan menggelupur jika ada pihak yang bermurah hati dan bersedia menderma kepada mereka. Siapa yang banyak menderma kepada PAS, maka itulah tokoh yang akan dijulang PAS. PAS, Parti Islam se-Malaysia, kini mendominasi gabungan dalam Perikatan Nasional dari jumlah kerusi Parlimen dan DUN berbanding bersatu Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Desas-desus mengenai sokongan PAS kepada PMX semakin kuat berlegar kerana Bersatu masih lagi menyimpan pemimpin mereka yang kini berada dalam kategori kluster mahkamah. Seringkali mendakwa sebagai sebuah parti yang menolak golongan kluster mahkamah, Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu perlu membuktikan mereka walk the talk dan bukannya sekadar omongan kosong. Oleh demikian, PAS selaku parti yang mengakui sebuah parti Islam turut terpukul jika mereka masih terus bersama kluster mahkamah dalam Perikatan Nasional. Sudah tentunya imej PAS perlu dijaga sebaiknya selaras dengan perjuangan PAS yang meletakkan Islam sebagai panduan politik mereka. Adakah PAS kini sudah bertukar hanya kerana mahu menjaga hati Bersatu dan menjaga kepentingan politik mereka semata? Atau sebenarnya PAS sudah menerima liberalisasi sebagai permulaan untuk lebih diterima pengundi pada masa hadapan?
Sewajarnya PAS menegaskan prinsip parti yang tidak mahu bekerja sama dengan mereka yang dalam lingkungan klaster mahkamah, sebagaimana alasan yang pernah dilemparkan terhadap UMNO 1 ketika dahulu, semata untuk menggagalkan kerjasama muafakat nasional. Kini nada PAS berbeza. Benarkah pemimpin PAS ada yang terhutang budi sehingga tergadai prinsip bila mana bersama bersatu dalam Perikatan Nasional? Sudah tidak ada rasa malu pemimpin PAS bersama bergelumang dengan mereka yang dikategorikan sebagai penjenayah sivil? Atau PAS sebenarnya bersedia memulakan revolusi dalaman dan beralih kepada kepimpinan yang lebih terbuka dan akan menggunakan dalil tertentu bagi menghalalkan keputusan mereka? Bersatu pula sebenarnya perlu menimbangkan untuk menyingkirkan pemimpin mereka yang terpalit dengan mahkamah. Sudah pasti urusan mahkamah akan mengganggu rutin sekiranya Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan kelak. Beranikah bersatu bertindak sebelum PAS tawar hati? Perlu diingatkan, PAS ini akan menggelupur jika ada pihak yang bermurah hati dan bersedia menderma kepada mereka. Siapa yang banyak menderma kepada PAS, maka itulah tokeh yang akan dijulang PAS.